Okey, kita cuba selesaikan salah satu soalan yang ditanya oleh Nur Khalisha. So soalan Nur Khalisha ni soalan yang agak baik dan the fact dia tanya soalan ni menunjukkan dia dah cuba buat lah. Soalan ni memang tak boleh nak diselesaikan. Bukan tak boleh nak diselesaikan macam mana, dia tak boleh diselesaikan secara analitik. Okey. Saya minta maaf lah sebab pilih soalan ni. Okey. So, tapi saya akan jelaskan kenapa kita tak boleh selesaikan dan apa sebenarnya maklumat-maklumat tambahan yang kita perlukan untuk kita boleh selesaikan soalan ni. Okay, dan macam mana kita nak simplify, sebab siapa-siapa yang ada solution manual akan awak boleh tengoklah dalam solution manual, dan saya mempunyai approach yang berbeza sikit untuk selesaikan masalah ni. Awak boleh compare kalau awak nak compare, kalau awak tak nak compare awak boleh pakai apa yang saya cuba cadangkan, cuma awak kena faham justifikasi yang saya buat lah. Okay, so sebelum kita proceed dengan lebih lanjut, jom kita cuba tengok dulu schematic diagram dia ataupun apa sebenarnya masalah yang kita tengah hadapi ni. So basically masalah kita adalah masalah tentang internal flow in pipe. Okay, dengan pipe ini mengalirkan cool water, chill water pada T inlet bersamaan dengan 7 degree Celsius. Okay, dan dia ni dibekalkan pada m dot bersama dengan 0.98 kg per second. Okay, so along the pipe ni, sebabkan dia pipe ni terdedah pada T ambient. Okay, T ambient. Okay, kita ambil kat sini T ambient bersamaan dengan 30 degree Celsius. So apa yang akan berlaku, heat transfer akan berlaku di antara persekitaran dengan pipe ni, menyebabkan exit temperature of the flow from the pipe ni akan mengalami perubahan, iaitu pada suhu yang lebih tinggi, T exit pada 8 degree Celsius. So persoalan dia sekarang ni, permasalahan dia adalah permasalahan tentang macam mana dia orang nak kurangkan. Okay, kalau tengok dalam soalan ni melibatkan pipe ni mempunyai insulation layer. Okay, insulation layer. So insulation layer ni fungsi dia apa? Untuk mengurangkan haba yang dipindahkan ke persekitaran. Okay, insulation layer. So yang dia minta kita cari adalah thickness of insulation layer, di mana thickness of insulation layer ni boleh diberikan oleh radial distance of the insulation layer tolak dengan outer diameter of the pipe. Okay, dan sekarang ni dia minta kita cari berapa sebenarnya thickness yang kita perlu tambah ke atas insulation layer ni untuk membolehkan kita punya exit temperature yang baru hanya pada 7.25 degree Celsius. Ni soalan dia. So berapa tebal T yang kita perlu bekalkan ataupun kita perlu sediakan untuk mengurangkan kadar pemindahan haba daripada persekitaran ke pipe ni, bagi memastikan air sejuk yang kita alirkan ni hanya mengalami 0.25 degree Celsius increase of temperature. Okay, so sekarang ni secara asasnya, kalau kita pergi kepada ideal resistance network dia, kita akan bermula dengan T infinity 1. T infinity 1 ni apa? T infinity 1 ni adalah T infinity bagi aliran. Dan aliran ni tadi akan mempunyai resistance sebelum heat tadi. Okay, saya tulis kat atas. Okay, dia akan melalui resistance pertama. Resistance pertama ni apa? Resistance pertama ni adalah thermal convection resistance. Okay, between the pipe and the wall. Okay, dan dia akan jumpa dengan T Ri. Okay, TRI maknanya temperature of the wall at the inner wall. Lepas tu heat ni akan melalui pula thickness of the pipe. Okay, kemudian dia akan jumpa outside of the wall. Lepas tu dia akan jumpa insulation punya surface temperature. Kemudian dia akan jumpa finally T infinity, iaitu 30 degree Celsius. So semua ni melalui rintangan-rintangan yang tertentu. Cuma sekarang ni kalau kita tengok kepada soalan ni,
soalan ni adalah merujuk kepada tin shell 4 cm diameter. So kalau saya, disebabkan dia adalah tin shell, saya akan mansuhkan resistance pada pipe wall. So maksudnya R total saya sekarang ni dah reduce daripada 4 komponen. Sekarang ni R total saya hanya saya perlu pertimbangkan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R3 tambah R4. Okey. So R1 apa? Ada masalah tak sebenarnya kita nak cari R1? Okey, R1 bersamaan dengan 1 over H infinity 1 A1. A1 tak ada masalah, kita boleh cari. Yang masalah dia adalah H infinity 1. Sebabkan masa kita belajar ni, kita belum cover lagi internal flow in pipe, kita tak boleh nak selesaikan. Kalau sepatutnya sekarang siapa yang dah tengok video boleh selesaikan lah. Boleh selesaikan. Cari nilai H melalui correlation Nusselt number dan masukkan dalam ni. Cuma bagi kes ni kita belum belajar lagi ketika itu internal flow heat convection. So kita tak boleh nak selesaikan H infinity 1 ni, kita tak ada maklumat. A kita ada, tak ada masalah. Okey. Dan kalau kita tengok pula untuk R2 disebabkan R3 disebabkan dia ni adalah one dimensional cylindrical coordinate, so dia akan jadi rumus dia adalah ln dalam kes ni daripada insulation kepada outer diameter. So maknanya daripada R insulation divided by R outer of the pipe, okay, divided by 2 pi KL. So kat sini apa yang kita tak tahu? Satu je yang kita tak tahu, iaitu R insulation. R outer diameter kita tahu, tak ada masalah. Okay. Kemudian untuk R4. R4 sama macam R1, 1 over H, cuma yang ni untuk infinity dan A dekat outside. Okay, outer diameter tu. So A insulation lah. So yang ini apa masalah kita? Tak ada masalah. H infinity pun kita tahu, A insulation pun kita boleh cari. Kan? Tapi masalah dia kita tak boleh cari sebab R insulation kita tak tahu. So banyak sangat unknown. Okay, banyak sangat unknown. So sekarang ni kalau kita tengok persamaan asas untuk thermal resistance concept, dia mesti Q bersamaan dengan delta T divided by R. So R ni boleh jadi R total, boleh jadi R1, R2, semuanya berubah-ubah lah. Kalau R total, T total lah daripada T infinity 1 sampai T infinity. Kalau tak, dia akan berubah-ubah. Dan terlalu banyak sangat unknown, menyebabkan kita tak boleh selesaikan soalan ni secara analitik. Okay, kalau kita nak selesaikan, kita kena guna kaedah berangka ataupun numerical approach. Di mana kita kalau nak buat manual boleh, kalau nak buat secara software pun boleh. Manual maknanya kita pakai kaedah cuba jaya lah. Kita try masuk nilai R insulation ni, kita tengok dia match up tak dengan nilai Q. Sebab apa? Nilai Q ni kita dah boleh tahu. Okay, nilai Q ni, okay, Q convection ataupun susah juga nak pakai Q convection, tapi maknanya nilai heat transfer kita mestilah bersamaan dengan perubahan Q of the fluid. Okay, apa sahaja perubahan tenaga dalam fluid ni, itulah jumlah heat yang telah ditransferkan. So delta Q fluid ni pula, okay, diberikan oleh M dot Cp T exit tolak T inlet. Okay, dalam kes ni kita mungkin akan kena pertimbangkan T inlet T exit yang baru, iaitu pada 7.25 degree Celsius. Okay, so disebabkan banyak sangat unknown, apa yang kita tak tahu? Banyak. Yang kita tak tahu adalah H ini, menyebabkan kita tak boleh R ni, iaitu A lah, menyebabkan kita tak tahu A. Dan benda ni semua menyebabkan kita tak boleh selesaikan soalan ni secara analisis. Okay, so saya minta maaf sebab share soalan ni. Anyway, it's a good question and it's good for you to understand this. Okay, saya lupa. So macam mana untuk membolehkan soalan ni diselesaikan? Asalkan dia bagi je satu
satu maklumat, contoh kalau dia bagi je H infinity 1 ni, kita boleh selesaikan, tak ada masalah. Kita boleh cari nilai R insulation. So R insulation of course lah benda yang dia minta kita cari. Asalkan dia bagi satu maklumat tambahan je, H infinity 1, kita boleh selesaikan. Macam mana? Sekiranya dia bagi kita H infinity 1, memandangkan kita sekarang ni dah tahu nilai Q. Sekejap saya tukar pen. Okay. Nilai Q kita dah tahu, tak ada masalah. Okay. Dan kita pendekkan network kita. Okay. Kita pendekkan network kita, iaitu kita pakai delta T ini adalah daripada infinity 1 ke outer diameter saja. Okay, maknanya kat sini kita punya R adalah sama infinity 1, ataupun dalam kes ni nak senang kita tulis R kita adalah R1. So kalau R1 kita tahu, kita boleh cari daripada persamaan ni nilai T R outer diameter. Okay, daripada situ nanti kita boleh guna pula persamaan yang sama masih, cuma kita pendekkan. Kita kata sekarang ni kita nak cari pula sampai ke R insulation saja pun boleh. So perlahan-lahan kita boleh selesaikan satu persatu network tu. Okay, so itu dulu untuk video kali ni. Saya akan sambung lagi video dengan soalan-soalan lain. Okay.